jangan bagi saya bersyarah benar. Mana dia kata apa? Tak boleh bersyarah, tak boleh hantar duduk diam saja sudah. Oh, itu dia. Kita boleh sampai ke peringkat itu. Ini da'i ilallah. Jadi Rasulullah pun sama juga. Orang letak perut unta atas belakang dia marah juga lah. Orang buang habuk atas kepala dia, lalu depan rumah. Orang-orang musyrikin ni tahu habuk, tahu sampah atas kepala dia balik rumah. Masa keluar tu pakaian bersih tu, balik rumah orang dengan habuknya, dengan itu, dengan ini, macam-macam. Sampai Hadrat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha menangis tengok ayah dia keluar air mata depan pintu. Tengok ayah dia tak, masa keluar baju elok, muka ceria ya. Bila balik tengok Allah dengan pucatnya muka, dengan berdebunya badan. Tapi dia tak ada kisah. Inilah kejayaan dalam kerja dakwah. Ni kita duk nampak kerja dakwah ni berjaya bila masuk stadium ya. Baca Quran macam orang menyanyi. Itu berjaya macam tu. Hatta idza qahharatil bayinatu albabahum wa baharatil ayatu absarahum, sehingga al-bayinat, bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata, qahharat, menekan hati-hati mereka, dalil-dalil yang nyata tentang kebesaran Allah Ta'ala, tentang kedudukan Nabi SAW, tentang syariat Islam ni, dia telah menguasai hati-hati mereka. Qahharat ni maksudnya menekan masuk. Wa baharatil ayatu absarahum, dan menyilaukan ayat-ayat Allah Ta'ala itu kan pandangan mata mereka. Mereka tengok ayat-ayat Al-Quran apa semua ni, menyilaukan mata mereka. Wa khasama nurul haqqi hujjatahum, dan telah mengalah oleh cahaya kebenaran akan bukti-bukti syirik mereka itu, hujah-hujah syirik mereka. Jadi cahaya kebenaran ini mengalahkan bukti-bukti syirik mereka itu. Falam tamtani'il qulubu minal ma'rifati biduni sidqihi, maka tidak ada halangan lagi oleh hati-hati ini daripada mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasulullah SAW tanpa membenarkannya. Jadi hati-hati yang elok, hati-hati yang subur, hati-hati yang memang menjadi tapak untuk iman dan takwa. Jadi ma'rifah pun masuk. Macam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia punya tapak hatinya bersih. Kemudian Uthman, Sayyidina Ali, tapak-tapak hati mereka ini memang hebat. Jadi tak ada halangan untuk mereka mengenal Allah Ta'ala. Walam tajidul uqulu sabilan ila dafni haqqihi, dan tidak didapati akal-akal ini ada ruang untuk menolak kebenarannya, kebenaran Nabi SAW. Jadi akal ni tak dapat nak menolak dah, tak ada ruang, tak ada jalan untuk menangkis kebenaran Nabi SAW. Tengok segi sifat dia, segi akhlak dia, tingkah laku dia, khidmat dia, pengorbanan dia. Jadi akal manusia ni tak boleh nak tolak benda tu. Wa hum ala dzalika mukadzibuna bi afwahihim. Wahum, dan mereka itu al-musyrikun itu, termasuk al-Yahud wa Nasara juga, mukadzibuna bi afwahihim, mereka ini mendustai, menolak Nabi dengan lidah-lidah mereka.
Sedangkan kalau ikutnya akal mereka, hati mereka dah terima Nabi. Dalam Taurat pun ada, dalam Injil pun ada. Dari segi akal lah kita kata, nakli juga pun, akli dengan nakli ni. Jadi mereka terima Nabi. Kadang-kadang mereka panggil ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Panggil Nabi ya. Jadi kalau mereka dah panggil Nabi tapi mereka tak mau beriman dengan Nabi, ini bukan pasal mereka tak kenal lah, hasadan. Jahiduna bi aqwalihim, mereka ini menolak, ingkar dengan perkataan-perkataan mereka. Bila disuruh mereka beriman, mereka tidak, tak mau beriman. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti mana firman Allah Ta'ala, Al-alimu bima yusirun, yang maha mengetahui dengan apa yang mereka rahsiakan dalam hati-hati mereka. Al-khabiru bima yu'linun, yang memang mereka tahu dengan apa yang mereka isytiharkan dalam hati mereka pun Allah Ta'ala tahu. Yang luaran mereka pun Allah Ta'ala tahu juga. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, 5 taukid pula tu. Maka sesungguhnya mereka itu, al-Yahud wal Nasara wal musyrikun itu, la yukadzibunaka, mereka tidak boleh mendustai kamu. Tak boleh, tak boleh nak mendustai kamu, kerana ayat-ayat, dalil-dalil, bayinat, terang dan jelas. Kabayadin nahar, macam mana siang hari itu. Jadi mana boleh kita nak mendustai? Macam satu orang tu dia bawa apa? Satu betul emas. Memang emas betul dia bawa. Dia tunjukkan kita, tak percaya. Saya tak percaya. Kalau saya tak pernah kenal emas. Itu bukan kerana emas itu tak betul dah, kerana kita ni tak ada ma'rifah, tak ada ilmu. Kalau yang tahu pula, saya tak percaya, tak percaya. Dapat pingat emas, dapat pingat emas, main bola pun tak berapa nak elok, kaki pun tempang, tiba-tiba dapat pingat emas. Apa dia kata, dapat pingat emas, dapat pingat emas. Tu ni tak percaya. Tengok 4-5 kali baru percaya. Jadi yang Rasulullah ni dia bawa bukan sekadar pingat emas lah, bawa emas intan berlian, lebih mahal daripada emas lagi. Tunjuk sampai mata-mata mereka terbeliak nampak. Jadi bagaimana mereka boleh mendustai benda tu? Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, tetapi golongan-golongan yang zalim ini, Yahud, Nasara, Majusi, mereka ini adalah golongan yang zalim. Mereka tak letak kebenaran itu di tempat yang hak. Itu mana zalim. Benda tu hak, benda tu betul, tapi mereka letak tak kena tempatnya. Ataupun mereka tidak mau beriman dengan benda yang hak, itu dikatakan zalim. Sedangkan mereka tahu. Kita tahu racun tu ada dalam botol tu, dalam botol kecil tu ada racun. Lepas tu pakai minum belakang. Lepas tu bila orang tanya kenapa minum racun, kami tak percaya ada racun dalam tu. Ini racun tikus. Ada racun rumput ampai nak bagi segelas yang saya tak percaya. Jauh minum. Jadi orang yang zalim lah. Lepas tu mati terkujur, zalim lah tu, menzalimi dirinya. Walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, tetapi golongan-golongan yang zalim ini, mereka ni ingkar dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ay baghyan wa adawatan wa hasadan wa lajajatan. Baghyan ini
Maksudnya ialah kerana hasad, dengki, berian, nampak memberontak. Jadi memberontak ni sesuatu perkara yang hak, atas perkara yang hak. Jadi benda tu memang betul dah, elok dah, tapi tak mau. Bawa kumpulan-kumpulan geng-geng ni memberontak pula. Itu berian. Wa adawatan, permusuhan pula, bermusuh dengan orang Islam, dengan orang yang beriman, dengan Rasulullah SAW, musuh. Wa hasadan, dan dengki pula. Wa lajajatan, dan mulut itu macam mulut murai. Ketika bertengkar, tak mau nak tunduk kepada kebenaran, mulut murai. Oh, lawan orang bertengkar, berumpa sebenarnya bertengkar benda tak betul. Macam kita lah, kalau orang tu bertengkar dengan orang Nasrani ke, orang Yahudi ke, berbahas. Jadi kita tengok orang yang berbahas tu, kalau di sebelah orang Islam ni dia guna ayat Quran, kita sudah dengar lah, dia bahas kan. Macam orang Yahudi ke orang Nasrani ni, bila dia cakap, tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena dengan agama, tak ada kena-mengena dengan tajuk dia, tak ada kena-mengena dengan masalah akidah apa-apa, cakap apa. Ini lajajah ya. Jadi lajajah ini mendatangkan hujah yang tak ada kena-mengena dengan tajuk yang dibahaskan buat rugi masa. Jadi ini adalah musuh-musuh Islam. Mustad'afin, iftaradallahu alaihi qitalahum. Jadi bila mereka ni hasad, dengki, barian, wa adawatan, cakap kosong, marah orang Islam bermacam-macam, tak ada sebab. Allah Ta'ala memfardukan kata Nabi ni, memerangi mereka itu. Perang. Yahudi pun kena tangkap, Yahudi pun kena halau, kena bunuh. Yahudi Bani Quraizah kena bunuh, Bani Nadir kena halau, dan ketua-ketua Yahudi pula dibunuh. Dan musyrikin pun mula takut. Wa amarahu an yujarrida as-sayfa lahum, dan Allah Ta'ala mengarahkan kepada Nabi agar dikeluarkan pedang untuk melawan mereka ini. Mana yujarrida ini menghunus pedang. Wa hum fi asabatin yasiratin, sedangkan mereka itu dalam jamaah yang sedikit. Wa iddatin qalilatin, dan kelengkapan yang sedikit sangat. Mustad'afina, mereka ini golongan yang tertindas, lemah, kurus-kurus badan, sahabat-sahabat. Mustazallina, dalam keadaan yang dihina, zillah, dihina, dipandang hina, dipandang lekeh, dipandang rendah. Ini mustad'afin ini. Yakhafuna an yatakhaffafahumul arabu, orang-orang Islam ni terlalu bimbang seandainya mereka ini dicolek oleh orang-orang Arab, disambar oleh orang-orang Arab, macam burung lang sambar anak ayam. Kita nak lari ke mana? Kita duduk di tengah padang yang luas, kita ni anak-anak ayam. Anak ayam kecil tak kuat lagi, nak lari pun tak larat, nak terbang pun tak boleh, nak sembunyi pun tak pandai, duduk tengah-tengah padang pula. Jadi orang-orang Arab ni yang lain semua geram kan anak ayam ni. Maknanya burung-burung sewah ni, burung-burung pelang ni geram kan anak ayam ni. Bila kita nak sambar depan ni tu, jadi burung sewah ni bukan sikit dah, burung elang ni. Berbagai-bagai kabilah bersatu datang nak sambar orang Islam. Maka orang Islam di Madinah pun galilah parit ya.
dapat pun kepung kota Madinah, makanan tak ada. Perut Nabi ni tak makan, ambil batu bertindas, sahabat pun ambil letak di perut, makanan tak ada. Dan makanan luar tak boleh masuk. Jadi oleh kerana makanan kurang, Rasulullah letak batu juga atas perutnya. Sahabat kata, tengok perut kami ni teruk ni, seperti batu dah ada kat perut. Rasulullah tunjuk perut dia, dah tengok, saya ada 2 betul batu, kamu 1 bang. Jadi masa itu orang-orang Arab ni dia macam siwah. Orang Arab jahiliah ni, kafir musyrikin ni, termasuk Yahudi, dia kata kita ni kita ganyang bagi habis orang Islam. Kita bunuh mereka, cincang mereka, buat sate orang. Oh, niat mereka memang jahat. Yahudi semua nak terjang belakang. Ini semua orang kabilah Arab di seluruh datang dan nak serang ni, kita kena. Kadang-kadang Muhammad ni akan kalah punya, orang Islam akan kalah punya. Kita akan tak dapat tangkap seorang-seorang, kita sembelih mereka ni, sembelih mereka. Itu hajat mereka, niat mereka. Yakhafuna an yatakhattafahum al-'arab, mereka cukup takut bahawa mereka ini takut dicolek oleh orang-orang Arab. Maka sembunyi Arab jahiliah ni, Arab musyrikin ni, maka sembunyilah di celah-celah pohon-pohon kurma, celah-celah parit-parit, celah-celah Al-Khandaq ni, sembunyi di sebalik itu. Depan ambil terjun Asia, terjun masuk dalam parit tadi. Wa tada'a alaihi al-umam, dan mengajak untuk memusnahkan mereka itu, alaihim, atas memusnahkan mereka itu, alaihim ay ala halakihim al-umam, oleh berbagai-bagai kabilah-kabilah yang lain. Tentera Rom pun namai, tentera Parsi pun ada datang juga. Kemudian pula kabilah-kabilah Arab pun nak bersatu semuanya, al-umam. Wa tastahmiluhumul hurub, dan kemudian tibalah ke atas mereka itu, mereka menanggung berbagai-bagai peperangan. Peperangan itu, peperangan ini, peperangan Hunain lah, peperangan Tabuk lah, macam-macam peperangan datang. Senjata kurang, makanan kurang, kehidupan ala kadar. Dalam masa itulah Al-Quran turun, hukum-hukum fiqah, hukum-hukum ahkam-ahkam jinayah, ahkam-ahkam yang kita boleh belajar. Jadi kitab-kitab yang besar-besar tak sanggup, ataupun terlalu banyak yang benar kita nak belajar. Dalam masa itu, dalam masa di Madinah itu 13 tahun kata setengahnya, rasanya kata 10 tahun. Dalam masa itu ilmu betul, orang musyrikin mengkacau mereka, orang Yahudi pun kacau mereka. Peperangan-peperangan sedang berlaku pada masa itu. Ini, dan dalam masa yang sama juga ilmu agama masa itu pun turun. Ini yang dikatakan Rasulullah ini adalah mu'jizat. Zaman Nabi ini zaman mu'jizat. Kita tak boleh bayangkan betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'awahum fi kanafihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempertempatkan di dalam kawalannya. Kanaf ini maksudnya di bawah ketiak adalah ketiak, ataupun di bahagian bawah siku dia, sebenarnya kanaf. Mana kalau kita kan, kalau kita satu orang tu, orang nak ambil barang dia, contohnya kan, nak ambil barang kita nak sembunyi tangan, kita sembunyi bawah ketiak kita. Jadi itu kira habis dah, tak ada tempat lah kita nak simpan.
Nak simpan tempat adalah sekali kita bawa ya kita buat contoh lah. Kita orang datang nak ampai barang kita pun lagi kita bawa kita. Jadi begitulah juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila dia tengok umat Islam ni dalam keadaan terancam, maka datanglah perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Wa ayyadahum bi nasrihi, dan ia membantu mereka dengan bantuan darinya, dari Allah Taala. Wa anzarahum bi muqaddimatin min ar-ra'bi, dan satu ini cara Allah Taala. Cara Allah Taala dalam melemahkan musuh. Dia bukan dengan pedang sangatlah, tapi dengan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Jadi ia memberi amaran mengenai kekalahan orang musyrikin ini, orang Yahud wal Nasara. Dengan apa? Dengan permulaan daripada rasa takut. Kalau ikut bilangan orang musyrikin ini berpuluh kali ganda. Kenapa nak takut pula? Kan nak lawan Rasulullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi, dengan tangisan Nabi,